Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ni Abang nak sampaikan satu lagi cerita seram, tapi seramnya berbeza. Dia bukan jenis yang terkejut-terkejut dengan hantu ataupun ada hantu syaitan keluar ataupun jin yang apa-apa. Ini memang cerita seram tapi dari sudut yang lain. Waktu Abang dapat email ni dan Abang baca, Abang rasa sendiri tak selesa. Abang rasa macam Abang tengah tengok satu cerita yang cukup seram yang bukannya berbentuk hantu. Nanti Abang ceritakan. Abang cuba sampaikan sebaiknya supaya apa yang Abang rasa dapat dirasai oleh semua. Jadi sebelum kita mulakan cerita, salam Ramadan dulu. Jadi sebelum kita mulakan cerita, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia dan memberikan umur yang diberkati. Tanpa membuang masa lagi, Abang akan sampaikan satu lagi pengalaman yang memang pelik dan seram dan luar biasa. Abang mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cerita kali ni yang hantarnya orangnya nama Man. Dia hantar kepada Abang melalui email. Tapi Abang tak tahu berapa umur dia. Tapi kalau tengok daripada susur galuh dan jalan cerita, rasanya dia lebih tua daripada Abang. Dan Abang panggil dia dengan panggilan Abang Man lah selepas ni. Jadi Abang Man hantarkan satu cerita pada Abang. Tapi dia bukan cerita dia. Cerita bapa dia. Dan bapa dia sudah pun meninggal dunia. Dan cerita ni berlatar belakangkan dekat Kuala Lumpur pada tahun 1980-an. Jadi Abang mulakan ceritanya. Pada waktu tu, banyak sangat orang yang datang ke Kuala Lumpur untuk mencari rezeki. Termasuk yang watak kali ini namanya adalah Pak Man. Termasuk dengan Pak Man. Pak Man datang daripada kampung, bawa anak, bawa bini ke Kuala Lumpur hanya untuk mencari rezeki. Dan berbekalkan dengan pengetahuan yang Pak Man ada, iaitu sebagai seorang tukang kasut. Dan dia gunakan segala kemahiran yang dia ada untuk mencari rezeki di Kuala Lumpur. Pada waktu tu, pada zaman tu, banyak lagi kawasan-kawasan setinggan dekat Kuala Lumpur. Jadi mereka sekeluarga menyewa dekat salah satu rumah setinggan dekat Kuala Lumpur tu. Ceritanya bermula dekat Kuala Lumpur tu, mengikut kata Pak Man, macam-macam orang yang dia jumpa. Daripada yang jahat sampailah yang baik. Daripada yang baik jadi jahat, jahat jadi baik pun ada. Tapi dalam banyak-banyak orang yang dia jumpa, hanya ada satu orang yang sampai sekarang persoalan, sampai sekarang tu tidaklah sebab Pak Man dah meninggal. Lupa Abang nak beritahu, kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Mak Man nanti. Jadi dia kata dalam banyak-banyak orang yang dia jumpa, ada satu orang yang sampai ke akhir hayat dia persoalan tu tidak dapat dirungkaikan, iaitu siapakah kamu ataupun siapakah dia. Itu persoalan yang tak dapat nak dirungkaikan sampailah Pak Man meninggal dunia. Dan diceritakan benda ni kepada anak-anak dia, kepada isteri dia dan keluarga dia. Dan cerita ni memang sangat terkenal dalam keluarga mereka. Yang mana keluarga mereka sekarang, mengikut kata yang menghantarkan cerita, sudah pun tidak lagi bekerja sebagai tukang kasut. Semuanya dah ada kerjaya yang bagus-bagus, ada bisnes yang bagus-bagus, ada yang dah jadi jutawan pun dalam keluarga ni. Tapi ini adalah pengalaman bapa dia. Jadi berjumpa dengan ramai orang pada masa yang sama dapat menambah pengetahuan, dapat menambahkan hubungan, menyebabkan cerita ini wujud. Dah ada yang ramai tak ternanti-nanti sebenarnya. Pada satu hari, waktu tu petang dan nak masuk ke malam, dalam kawasan tempat Pak Man ni bertukang sebagai tukang kasut ni, ada seorang yang menjadi buah mulut pada semua orang, pekedai-pekedai, apa pun pekerjaan orang yang ada dekat kawasan tu, semuanya bercerita tentang seorang lelaki ni, iaitu dia adalah seorang pengemis, yang mana tak ada seorang pun di antara orang yang ada dekat situ tahu namanya. Dan kejadian pertama ni berlaku pada satu petang. Waktu tu dah nak masuk ke maghrib. Pak Man tengah bungkus-bungkus barang. Dia dah nak balik. Tiba-tiba waktu dia tengah bungkus-bungkus tu, dia dengar macam ada orang kemalangan lah. Kemalangan kecil yang berlaku. Dan dia petoleh ke belakang. Rupanya pengemis tu
dah dilanggar oleh oleh sebuah kereta. Jadi ada kereta langgar dia dan pengemis tu pun jatuh. Bila pengemis tu jatuh, dia kata, Pak Man tu kata, sebagai seorang yang memang ada simpati, pergilah ke arah pengemis tu. Bawa pengemis tu, tolong pengemis tu bangun daripada tempat dia jatuh dan bawalah ke tepi. Tapi pengemis tu dimaki hamun oleh pemandu kereta tu dengan alasan, "Woi, buta ke? Tak nampak ke? Tengah-tengah jalan ni banyak kereta, kau boleh melintas macam tu aje. Kau ingat kau kebal ke apa?" Tapi pengemis tu tak bercakap apa, dia hanya senyum aja. Dan selepas Pak Mat bawa ke tepi pengemis tu diam sambil membersih-bersihkan badan dan dia mengucapkan terima kasih kepada Pak Man. Pak Man kata tak ada masalah, dia okey, tak ada. Yang penting walaupun dia ni seorang pengemis, tapi kalau kena langgar tetap juga kita kena tolong. Tak menjadi satu kehairanan, kata Pak Man, sebab kalau orang biasa dilanggar di tengah jalan, ramai yang akan selamatkan. Tapi yang dilanggar pada waktu tu adalah seorang pengemis. Jadi boleh dikatakan hanya Pak Man seorang aja yang nak menyelamatkan dia. Yang lain buat bodoh je, buat tak tahu je. Dan selepas dibersih-bersihkan badan, Pak Man tanya dengan orang ni, dah makan? Orang dia kata kenyang. Dia kalau bab makanan, awak tak payah tanya. Saya 24 jam kenyang. Oleh macam dia punya belagaknya dalam hati Pak Man lah. Dia diam je lah. Dan lepas bersih-bersihkan badan, dia duduklah dekat sebelah Pak Man. Pak Man tu tengah nak kemas-kemas barang-barang lah. Dia cakap macam ni, kalau beginilah gaya kau bekerja, duduk dekat Kuala Lumpur dengan buat kerja yang membetul-betulkan kasut, sampai kesudah kau tak akan kaya, dia kata. Jadi Pak Man diam je, dia senyum je. Pak Man jawab, dah rezeki Allah Ta'ala nak bagi macam ni, terima je lah, dia kata. Oh, dah tu dia diam. Selepas 2-3 saat dia cakap macam, nak tak aku tolong kau? Dia kata, aku nak tolong kau sebab kau tolong aku. Jadi Pak Man bertanya lah, nak tolong macam mana? Awak nak buat apa? Nak bagi saya harta ke apa? Ya, dia kata, aku nak bagi kau harta. Jadi dia rasa macam tak tahu nak buat apa. Dia pun ambil kertas lah. Dia ambil kertas, lepas tu dia gunakan jari dia, dan jari dia tu dia ambil habuk-habuk macam kotoran-kotoran kat tepi-tepi pintu, tepi-tepi jalan tu, ditulis di atas kertas. Kertas tu pula macam kertas yang bersepah-sepah kat tepi jalan tu. Dia tulis dekat atas kertas tu, atau dia bagi. Hanya dia kata, engkau dah tolong aku nak tolong kau. Ini nombor naik, dia kata. Baik, kau ambil nombor ni, kau beli. Ini hadiah utama. Silap-silap kalau kau beli nombor ni, dengan kau 7 keturunan makan tak habis. Jadi bila Pak Man pun tak naklah menolak macam tu, dia ambil lah nombor tu. Dia ambil, dia pun senyum lah, diam je lah. Ya, nanti terima kasih lah, saya beli nanti. Pak Man pula tak terfikir, orang gila pula, pengemis nak bagi nombor. Kalau betul nombor tu memang first prize, dapat strike, dapat hadiah utama, sasahlah nombor tu dia ambil. Dia tak adalah, dia lah yang beli nombor ekor tu, tidaklah dia bagi pada orang lain. Kan kalau ikut logiknya lah. Jadi Pak Man simpanlah kertas tu. Memang tujuannya adalah untuk sedapkan hati. Tak naklah kecilkan hati orang tu nak tolong walaupun seorang pengemis kan. Dia simpan, dia bawa lah balik kertas tu. Dia cakap terima kasih lepas tu. Dan tu dia orang pun bersurai lah. Jadi Pak Man pun bawa lah balik ke kertas tu. Jadi waktu tengah makan malam tu, Pak Man ceritalah tentang lelaki ni, pengemis ni dekat bini dia. Bini dia pun tergelak-gelak. Janganlah percaya bang, benda-benda KL ni macam-macam benda yang boleh berlaku. Benda yang tak baik pun jadi baik, yang baik pun jadi tak baik. Jadi bini dia kata, mana nombor tu? Ada dekat dalam beg. Jadi bini dia pun buka. Bini dia kata, tak payah percayalah benda-benda Allah ni. Jadi dia pun ambil nombor tu, dia letaklah dekat atas meja makan lah. Jadi Pak Man pun tak hirau lah tentang nombor tu. Esoknya Pak Man pergi kerja macam biasa. Dia pun tak jumpa dengan pengemis tu. Adalah nampak sekali imbas nampak pengemis tu, tapi buat tak tahu je lah. 3 hari. Hari ketiga ke hari keempat macam tu, dia pun balik rumah. Bila sampai dekat rumah, waktu tu kan tahun 1980-an kan. Jadi tak ada nombor telefon, tak ada telefon rumah lagi. Tak ada telefon handset lagi, nak telefon segera. Bila dia sampai dekat rumah, kecoh rumah dia. Rupanya bila dia masuk dalam rumah, dia tanya kenapa pula kecoh-kecoh. Ramai ahli keluarga dia yang datang, terutama adik kepada bini dia. Adik kepada bini dia memang duduk Kuala Lumpur, tapi tak tahulah kerja apa. Tak dinyatakan. Jadi adik dia kata, mana abang dapat nombor ni? Dia kata, ada orang bagi, pengemis bagi. Abang tahu tak? Akak bagi nombor ni pada saya. Saya ingatkan nombor ni nombor biasa-biasa.
Tahu tak, hari ni dia menang first prize. Hadiah pertama nombor ekor tut-tut-tut. Dia kata. Jadi dengan macam tu, si Pak Man ni pun rasa macam, iya ke? Cakap, tak sangka pula, kebetulan je kot, dia kata. Jadi dia orang pun tengoklah nombor yang menang, betul tak kedudukan nombornya, apa yang diberikan, sama tak dengan pengemis tu. Memang sebiji sebulat sama dengan apa yang pengemis tu bagi. Nombornya, hadiahnya tempat pertama pada hari tu, hari yang waktu tu kan, hadiah pertama untuk menang nombor ekor. Wah, bila dengar macam tu, semua rasa macam ahli keluarga dia rasa macam, siapa pengemis ni? Kenapa dia boleh teka nombor yang memang tepat? Jadi Pak Man fikir ini adalah satu kebetulan ataupun satu ujian yang Allah nak datangkan pada dia. Jadi sejak daripada tu Pak Man ternanti-nanti lelaki yang pengemis ni. Dia nak tanya dengan lelaki pengemis ni, mana dia dapat nombor tu. Mungkin dia tu saudara mara dengan toke-toke nombor 4 angka. Mana tahu kan, ada kemungkinan juga. Tunggu selepas 2-3 minggu, jumpalah pengemis tu, datanglah ke kedai dia. Memang pengemis tu sengaja datang ke kedai Pak Man. Jadi Pak Man pun sambut dia. Pak Man pun salam dengan dia. Waktu bertanya khabar, tanya dah makan ke belum. Dia kata dia dah kenyang, jangan suruh dia makan. Dah habis-habis bersalam-salaman tu, dia tanya dengan Pak Man, aku tengok kau miskin lagi, kau tak beli nombor yang aku bagi ke? Dia kata, tak ada, aku tak beli nombor yang kau bagi. Dia kata, cuma aku simpan. Aku tak sangka pula adik ipar aku ambil nombor tu. Dia tengok dekat surat khabar, 2-3 minggu lepas menang first prize. Dia kata, mana kau dapat nombor tu? Dia gelak je. Pengemis tu gelak je. Pengemis tu cakap apa? Kuat juga ya iman kau ni. Aku tak sangka aku nampak macam iman kau nipis-nipis macam kulit bawang. Jadi boleh jadi bagus juga kau punya iman. Macam tu reaksi pengemis tu. Pak Man macam macam bela-bela lah. Jadi Pak Man tanya sekali lagi, mana kau dapat nombor tu? Pengemis tu hanya gelak je. Dia kata, tak payah kau tanya mana aku dapat nombor ni. Lain kali kalau orang nak tolong kau terima. Cuma Pak Man balaslah. Pak Man kata dalam agama kita, sebab nampak pengemis tu ialah orang Melayu, jadi mungkinlah beragama Islam kan. Jadi dia kata dalam agama kita kan tak boleh beli nombor-nombor ekor ni. Jadi saya tak belilah, saya tak beli apa yang nombor yang awak bagi. Jadi kalau awak nak tolong, tolonglah cara lain. Janganlah tolong cara-cara yang tak berapa nak bersih dari segi agama Islam. Gelaklah kita. Kalau dah miskin tu, dia kata tak payah nak kira agama. Orang nak tolong tu ambil je lah. Apa dah, dia kata. Lepas tu dia pun pergi. Jadi Pak Man pun macam terdiam lah, termangu-mangu lah, tak tahu apa nak cakap lah, kan dia diam je lah. Jadi hari berganti hari, bulan berganti bulan. Satu hari tu ada seorang perempuan. Perempuan ni memang agak terkenal lah dekat dalam kawasan lorong-lorong tu. Dia adalah mak ayam. Faham Kalau anak-anak yang tak faham apa itu mak ayam, nanti boleh tanya dengan mak bapak. Dia ada seorang perempuan, namanya tak dinyatakan lah, tapi pekerjaannya sebagai mak ayam paling famous sekali dekat situ. Dia bukan setakat ada anak-anak ayam, tapi dia sendiri yang bertindak sebagai ketua dan juga yang paling famous lah. Kalau orang nak melanggan dia, harganya memang berlainan lah, sebab dia memang terkenal. Satu hari tu, dia ni datang ke kedai Pak Man. Dia tanya macam ni, Pak Man nampak tak seorang pengemis yang selalu datang dekat sini? Saya tengok dia macam selalu rapat dengan Pak Man, borak-borak dengan Pak Man. Jadi Pak Man kata, entahlah, dah lama tak nampak dengan dia. Kenapa? Dia kata, ada apa kau nak cari dia? Dia kata, ada urusan penting. Jadi dia diam je lah, okey. Lepas tu dia pun berpisah. Tapi sejak daripada tu Pak Man sentiasa memerhatikan di kawasan lorong tempat ayam-ayam ni mencari makan. Satu hari tu, lepas-lepas balik daripada kerja, Pak Man ni nampaklah yang si pengemis ni baru keluar daripada, baru nak masuk rumah ayam. Dia masuk ke rumah ayam. Jadi Pak Man tak sangka jugalah, dia kata pengemis pun layan ayam juga. Ada juga duit dia. Mungkin duit hasil daripada mengemis-mengemis, dapat dikumpul-kumpul sikit, dapatlah bayar ayam, dia kata. Tapi cuma yang menjadi kepelikan Pak Man dia adalah, yang si pengemis ni ceritanya dia akan langgan ayam yang paling mahal, iaitu ayam yang abang cerita tadi, mak ayam. Ayam yang paling mahal itu yang dia langgan. Pelik lah, sebab tak semua orang boleh melanggan mak ayam tu. Mak ayam tu harganya tinggi. Jadi nak jadi cerita, satu hari tu
salah seorang daripada ayam-ayam ni datanglah ke kedai Pak Man betulkan kasut. Jadi Pak Man pun tanyalah, kenapa macam mana si pengemis ni boleh melanggan mak ayam tu, padahal mak ayam tu mahal harganya. Dia kata patutnya layanlah ayam-ayam yang bawah-bawah ni. Lepas tu yang si ayam ni pula, abang rasa kalau keliru nanti kalau anak-anak yang keliru tanya mak ayah ayam tu apa. Jadi yang si ayam ni pun cakap lah, Pak Man tak tahu ke dia tu siapa? Dia tu cenggini ha. Dia kata, kenapa macam mana pula? Dia kata, ada yang menarik ke tentang dia? Bukan menarik Pak Man, dia tu dah busuk, pengotor, rambut berkutu, memang semuanya dia yang buruk-buruk ada dekat dia Pak Man. Jadi kenapa pula orang semua macam berebut-rebut nak dengan dia? Jadi budak tu bongkar cerita. Sebenarnya Pak Man, kita orang ni nak mencari pelanggan ni susah tau Pak Man. Bukan senang. Ramai pesaingnya. Lagi-lagi kalau orang-orang muda yang kita orang dah umur 30-an ni susah nak dapat pelanggan. Jadi kita kena cari dia lah. Apa kaitan dengan dia? Rupanya dia kata, mengikut cerita ayam tu, setiap daripada ayam-ayam ni, bila diorang dah mula hilang seri ataupun hilang dia punya susuk dia, cantiknya hilang, diorang akan cari si pengemis ni dan diorang akan dengan pengemis ni. Sebab mengikut kata ayam tu, selepas dengan pengemis ni, orang tu, ayam tu akan jadi famous dan dia akan banyak pelanggan. Dan kebanyakan daripada ayam anggap dia sebagai tangkal. Sekali satu malam dapat dengan dia, besok tengoklah ramai jantan-jantan yang layan yang datang untuk dapatkan perkhidmatannya. Bukan perkhidmatan pengemis, perkhidmatan ayam tu. Jadi dengan kata lain, setiap pada ayam-ayam tu mana yang dah luntur dia punya seri, dia cari pengemis ni, dengan pengemis ni, esok pasti akan dapat pelanggan yang ramai. Begitu juga dengan mak ayam. Sebab itu mak ayam ni memang selalu menjadi langganan kepada pengemis sebab sebagai tangkal. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Abang sengaja patahkan cerita ni menjadi dua. Jadi hari ni untuk hari Jumaat, hari Ahad nanti abang akan sambungkan cerita ni. Ceritanya belum habis lagi. Memang menarik. Satu pengalaman luar biasa. Mesti ada yang sakit hati. Aku hempuk juga Abang Jo ni sekarang. Bulan-bulan Ramadan ni daripada tambah pahala duk tambah dosa. Duduk kutuk Abang Jo. Bukan apa, sengaja je. Maklumlah bulan puasa tekak abang kering nak bercerita walaupun malam. Sekarang pukul berapa? Sekarang ni dah pukul 1.52 kan. Ni tekak kering lah. Cuaca pula panas. Jadi abang putuskan cerita jadi dua. InsyaAllah nanti hari Selasa, hari Selasa pula, hari Ahad abang akan sambungkan. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, adalah beberapa ucapan yang nak abang sampaikan. Di kesempatan ini abang nak mengucapkan selamat hari jadi buat Kinzifah, yang mana hari jadinya jatuh pada 23 hari bulan 3. Dengan ucapan selamat hari jadi buat Kinzifah, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam rahmat Allah. Di kesempatan ini juga abang nak mengucapkan selamat hari jadi buat Aceh. Kalau siapa-siapa yang ingat lagi, Aceh ni adalah salah seorang YouTuber yang sedang naik daun. Yang baru nak naik. Tapi dia bukan cerita seram. Dia cerita tentang novel yang dia baca. Yang sekarang ni dia cerita tentang kisah-kisah Nabi bersempena dengan bulan Ramadan. Abang pernah promote dia. Dia antara YouTuber yang abang suka. Cara dia bercerita, orang muda punya bercerita kan berbeza dengan abang ceritanya mengarut, bukan mengarut, mengelirik-lirik kan. Jadi di kesempatan ini abang nak mengucapkan selamat hari jadi buat Aceh, yang mana hari jadinya jatuh pada 20 hari bulan 3, dengan ucapan selamat hari jadi Aceh. Semoga Aceh panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin.
Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Perapan sate masih lagi ada promosi. Dapatkan segera sempena Ramadan ni. Lepas ni harganya berbeza. RM19 daripada RM29 abang turunkan. Sambal lara pun abang turunkan. Beli 3 dapat RM30. Jadi satu harga tu jatuh RM10. Dapatkan, moga-moga dapatlah resepi-resepi yang abang hasilkan ni dikongsi bersama-sama. Coklat Amos belum lagi. Hingga berjumpa lagi 2 hari akan datang. Jangan hempuk abang. Nanti abang ceritakan sambungannya. Cuma bulan puasa kan tekak kering kan. Jadi tu yang kena sambung cerita. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.